guys, welcome back to my YouTube channel. Saat itu hari kedua balik Nabi Ayub PM. Rumah panjang kami guys. Baru mandi ku guys. Oke, kita mendak nama keseruan sida saat itu nama tidak dulu sida saat itu buat kami. Let's go guys. Oke, seterusnya adalah sistem NFT. Sistem NFT ini jenis sistem aktif. Sistem NFT ini adalah teknik aliran larutan nutrisi ini diberi melalui aliran saluran air yang sangat cantik. Jadi kelebihan ini penggunaan air dia cekap sebab dia hanya menggunakan sebab akarnya hanya menyerap air yang mencukupi untuk tumbuhan itu saja, dan dia juga menjimatkan air dan pada tak susah untuk tumbuhan besar dan berat, dan dia juga terdedah kepada kegagalan pump dan bekalan elektrik. Ada soalan-soalan untuk tentang sistem ni? Jadi kelebihan untuk sistem ni banyak oksigen untuk akar sebab dia tergantung dan dia tak terendam. Jadi biasanya kita akan, kalau dia terendam, kita akan menggunakan pump oksigen, pump air, sebab pump air akan mengepump oksigen ke akar. Tapi ini hanya menggunakan nutrient pump saja untuk menyembuh air ke akar. Dan seterusnya penggunaan air juga cekap. Utai ke ndak berat. Utai ke ndak berat. Dia ke lempung-lempung aja. Sayur ke lempung-lempung. Ini empah pedas ni biji benih. Baladang. Beli nah. Oh, beri hari situnya. Ini ada hose yang bersambung dengan pump dekat bawah ni. Air yang bersambung dengan pump tu akan naik mengalir. Dia akan penuhkan satu pipe ni dulu. Dah habis penuh, dia akan masuk dekat lubang ni. Lubang ni air dia akan masuk dekat sini. Dah habis air dalam ni penuh, dia akan buang ke bawah balik. So air nutrien tu dia akan sentiasa mengalir dekat anak pokok, dan nutrien itu akan, anak pokok akan dapat semua nutrien dalam sekali aliran tu. So baja yang kita gunakan, kita ada dua jenis ya. Yang pertama kita ada baja A. So kita menggunakan baja yang cecair. Okey, sebab kita menggunakan air, so kita akan daripada larutan ni kita akan campur dalam bekas ini. So pertama tadi kita ada baja A, yang kedua Baja B. kita ada baja B. Okey. So daripada bagi permulaan untuk anak pokok, bagi anak pokok kita menggunakan campuran 60 ml baja A dan baja B, menggunakan baja A dan baja B cair ini, dan kita tuangkan dalam 60 ml baja A dan baja B itu ke dalam bekas, iaitu sebanyak 12 liter air bersih, dan kita kacau sebati. Okey, so nanti kita akan sukatkan baja A dan baja B ni ke dalam sukatan. So apabila dah 60 ml, so kita akan tuang ke dalam bekas ini. So selepas kita dah masukkan baja A dan baja B, dan kita akan kacau sebati. Itu bagi
anak 10 liter ke 60 liter. Boleh je darab 5 tu darab Kebanyakan air tu. Banyak liter air tu. Sama juga dengan kalau pokok matang. Pokok matang pula 1 liter bersamaan 10 ml. Dia hanya tambah 5 ml daripada anak pokok. Jadi bacuhan ni tak boleh lebih atau tak boleh kurang. Sebab kalau terlebih nanti pokok tu cepat lari juga. Cepat rosak. Dan kalau kurang pula pokok tu pun terbangkit. Jadi kalau sistem hidroponik ni sensitif. Tapi boleh, tapi senang diguna kalau dapat sukatan yang betul. Jadi saya ulang balik semula. Untuk anak pokok 1 liter air bersamaan 5 ml Baja B. 5 ml baja B. Untuk anak pokok yang matang pula 10 ml 1 liter bersamaan 10 ml baja A dan 10 ml baja B. Ikut sukatan liter air. Itu saja. Ada apa persoalan? Nadai. Atau ada yang tak faham? Tak faham cara penilaian boleh kami tunjuk. Umur yang matang baru kita pakai baja itu berapa hari? Umur Ya sudah matang umur kita campur itu baja 10 ml. Berapa? Kalau permulaan 5 ml. Kalau untuk anak pokok yang macam ni, permulaan dia punya sukatan 1 liter baja tu 1 liter air tu sama dengan 10 ml baja. Kalau dia dah besar, dia dah matang, kita akan guna 10 ml untuk 1 liter. nampak hampir nak ada hasil. Hampir nak ada hasil tu baru tukar kepada, itu tandanya pokok dah matang, baru tukar kepada 10 ml baja A dan baja B untuk 1 liter air. Kalau biar 20 hari lah kangkong itu. Dan letak larutan nutrien 5 ml tu. Jadi mesti takut macam anak pokok tak dapat larutan yang mencukupi. Jadi setiap seminggu sekali 2 ml untuk 1 liter. Letak tambahan untuk tambahan letak larutan nutrien tu. Dia sebagai parti. So sentiasa mengalir dia punya nutrien untuk besaran dia. Supaya sentiasa nutrien tu ada untuk pokok tu. Jadi 2 ml baja A dan baja B untuk 1 liter. Jadi kalau 12 liter ni 24 jam 48 mililiter baja A dan baja B. Jadi 24 untuk 12 liter air. So ada sampai 48 lah. 48 lah. Dengan sebesar maafkan kami banyak kekurangan kat sini. Jadi kami akan menentukan pembentangan kami dengan terima kasih. Jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun nak tengok kit secara dekat boleh datang ke depan. Kami ada untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih. Dan juga Hakimah. Dan untuk pengetahuan semua, kita akan ada rehat untuk sekitar 10 minit sebelum kita ke modul seterusnya. Jadi, sekiranya ada apa-apa yang ingin ditanyakan kepada mereka yang bentang modul sebentar tadi, boleh tanyalah secara terus, dan apa yang tak faham pun boleh berjumpa dengan diorang kemudian nanti. Tangkai bongkar cendawan tiram. So saya akan mempersilakan rakan saya yang akan membentangkan modul cendawan tiram untuk slot yang kedua, iaitu Adawiyah. Nak darah kami. Okey, selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua tuan rumah dan warga Rumah Panjang. Salam Madani. Salam William DPM. Okey, sekarang nama saya
Nur Adawiyah atau boleh panggil Awi. Saya akan bentangkan tentang bongkar cendawan. Modul kedua, bongkar cendawan tiram. Seperti yang boleh nampak dekat depan ni, ini adalah bongkar cendawan tiram yang kita orang bawa daripada UPM. Okey, cendawan tiram ni dikenali sebagai cendawan tiram sebab bentuk dia yang bulat seperti tiram. Kemudian dia popular sebab permintaan dia yang tinggi. Kemudian bongkar ni boleh tahan 3 ke 4 bulan mengikut penjagaan dia. Sebab penjagaan bongkar ni sangat sensitif. Dia sensitif dengan kebersihan. Kenapa kita tanam bongkar cendawan tiram ni? Sebab hasil dia cepat, dia tak perlukan kawasan yang luas. Dan permintaan dia sangat tinggi dan mahal. Bongkar cendawan tiram ni 500 gram grade A boleh capai RM34.5 kilo. Okey. Okey, dalam bongkar ni ada 3 bahan, iaitu macam boleh nampak kat depan, kapur, dedak padi dan habuk kayu. Habuk kayu tu adalah habuk kayu dari kayu getah. Tetapi kita tak boleh buat habuk kayu tu sendiri sebab dia dah memang dari kilang. Okey, sukatan dia habuk kayu 50, nisbah dedak padi 10, nisbah kapur 0.5. Next. Okey, sekarang saya akan terangkan langkah-langkah macam mana cara untuk buat bongkar cendawan ni sendiri. Pengurusan media. Media tu adalah yang dah dicampurkan tadi lah. Tanah yang dah dicampurkan tadi, kita masukkan dalam plastik bag ni. Kemudian kita akan mampatkan sebab dia perlu mampat. So kita akan mampat dengan gunakan mesin pemampatan tu lah. Kemudian kita akan kukus cendawan yang dah mampat tu dalam mesin pengukusan. Sebab kita nak matikan bakteria yang ada dekat dalam habuk kayu tu. Bakteria yang jahat lah dalam tu. Yes, fungus. Okay, next. Okay, lepas kita dah kukus, kita tak boleh buka terus mesin kukus tu. Dia kena biarkan selama 2 hari baru kita boleh buka mesin kukus tu. Sebab mesin kukus tu sangat panas. Dan mesin kukus tu ambil masa 6 ke 8 jam untuk kukus. Dan dia mengambil 2 tong gas untuk siap kukus lah. Selepas kukus tu, kita akan suntik dengan benih cendawan. Yang boleh kita nampak kat sini, yang putih-putih ni semua adalah cendawan. Dipanggil miselium. Benih cendawan ni dalam bentuk serbuk lah kita akan letak dalam bongkar cendawan. Kemudian kita akan peram. Kita akan peram dalam bilik pemeraman. Macam boleh tengok dalam gambar tu, atas macam ni kita peram dia sebab ini bahagian putih dan ini bahagian yang belum merebak lagi. So kita peram supaya bahagian putih ni lengkap satu bongkar, baru sedia untuk kita tanam. Macam tu. Inilah contoh miselium. Yang putih-putih tu adalah miselium, iaitu benih cendawan tu. Yang bawah tu maknanya itu masih tanah yang belum diselaputi dengan benih cendawan tu lah. Okay, next. Okey, ini adalah proses bongkar cendawan yang masih belum kukus. Kita bukan buang semua tau. Kita cuma kulit itu sahaja. Ni yang warna coklat tu kita buang yang warna coklat tu je. Boleh saya letak kat sini? Boleh. Pakai tisu. Pakai tisu. Sorry. Terangkan modul 2 ni supaya
orang rumah panjang dapat tahu maklumat. Saya tahu memang ramai orang nak buat Boka Sendawani, tapi tak ada maklumat, tak ada pendedahan lah tentang Boka Sendawani. Jadi saya terangkan cara-cara dia supaya orang rumah panjang boleh tanam sekaligus dapat menjadi pendapatan lah dengan Boka Sendawani sendiri. Sebab harga dia murah tapi boleh jangka masa lama. Dan dia punya permintaan tu memang tinggi lah dekat luar. Okey. RM300. Lepas tu untuk lubang tertutupnya dia special sikit disebabkan dia tertutup perlu persegi. Untuk lubang air lubang terbuka kos keseluruhan adalah 107 hingga 180 persegi. Untuk tiang dan struktur boleh guna kayu dan besi. Untuk harga kayu adalah 16 hingga 36. Untuk besi pula RM20 hingga 40. Dan untuk dinding dan atap, zinc dan dawai, untuk zinc RM10 hingga RM25. Semua harga ini bergantung dekat kedai mana kita pergi dan kualiti barang kita. Untuk lantai pula, untuk lubang terbuka boleh guna lantai tanah atau lantai semen. Untuk tanah dia tidak makan banyak kos lah, 2 hingga 5 saja. Dan contoh kalau kamu bagi pagi je, tidak boleh macam hari ini pagi, besok petang, besok malam. Dia kena konsisten, Okey, jadi cara untuk bagi M3 55 ni adalah kita letak dekat dalam jatuh, kita gaul ataupun kita letak dalam air ayam tu. Okey. Yang kedua adalah NPC 707. Dia sama aja, dia pun kuatkan otot, tingkatkan kesihatan, tingkatkan pengeluaran telur. Tapi yang berbeza NPC ni dia ada probiotik. Ayam merah kapur. Ada nggak kat sini? Ada. Okey. Ayam merah kapur ni pun boleh disebabkan oleh Panadol. Boleh juga. Okey, ayam merah kapur ni dia disebabkan oleh bakteria Salmonella. Dan bakteria Salmonella ni dia boleh pergi kepada telur. Jadi bakteria Salmonella ni sangat bahaya sebab ikut pengalaman adik saya, dia ada kanser. Lepas tu orang yang jaga dia tu masak telur tapi tidak cuci kulit telur tu sebelum pecahkan. Lepas tu dia goreng, dia makan, dia tambah sakit. Tiba-tiba doktor cek ada Salmonella. Jadi kalau makan telur cuci dulu kulit tu, okey? Untuk ayam merah kapur ni dia akan menyebabkan kerosakan pada fungsi jantung dan hati. Dan simptom dia adalah yang macam kita nampak lah, dan kita semua tahu, najis dia akan jadi warna putih dan ayam dia lesu, lemah. Okey? Yang kedua adalah penyakit gumboro. Ini disebabkan oleh virus yang menjejaskan sistem imun ayam. Simptom dia adalah bulu, kusut ataupun gugur macam kita boleh nampak sini. Dan dia kotor dekat satu bahagian. Tuh. Lepas tu simptom dia, simptom dia ayam merah kapur juga. Dan dia punya nafsu makan kurang. Dia tidak lalu makan, macam putus cinta. Lepas tu dia stres. Lepas tu penyakit yang ketiga adalah tidak. Terima kasih ya nyambung bermokunya tadi. Oke? Terima kasih. Jadi sudah habis. Jadi objektif modul ini Bengkel Peternakan Ayam adalah untuk memperkenalkan sistem peternakan, menambahkan ataupun meningkatkan pengetahuan penduduk rumah panjang tentang penyakit, cara kawalan, faktor-faktor dan anggaran kos pemeliharaan lah. Jadi dari pihak saya dan kumpulan saya, kami ingin mohon maaf kalau ada sebarang pertanyaan yang tidak jelas ataupun ada kekurangan dari segi pembentangan kami pada hari ini. Thank you. Pemasaran tuh jadi ke ngajar kita, petani kita ke pasar ke hasil kita yang tadi.
ngau lebih efektif lah ke orang Melayu, lebih lancar ke orang kan, ya lebih berkesan, lebih lakunya tadi. Oke, jadi next. Oke, untuk Sarito pemasaran ya, untuk pemasaran toh ya mayo topik, ya mayo pecahannya. Tapi Sarito aku akan main satu aja topik yang boleh dikatakan dia tuh belum dikenal orang secara berluas-luas lah. Jadi kita nemu Maya Harito kita tuai dia miet ciet atau jauh hari telipun. Betul? Jadi nama untuk kekar baik aku strategi pemasaran kekar baik aku Sarito ialah kita akan memasarkan produk melalui telipun. Ianya media sosial. Contohnya apakah Facebook, kita nemu Facebook, TikTok kebenung hangat atau adanya Instagram. Oke. Depan untuk dari segi penggunaan media sosial, aku coba penggunaan media sosial yang lebih efektif, yang more to pemasaran untuk memasarkan produk. Tak kisahlah, contohnya produk pertanian, craft tangan, bekas craft tangan kita selalu bergayam ke tikai, ya nusuk mari, nyamnya. Untuk membangunkan kemahiran tu ya lebih kepada yang meningkatkan kemahiran kita yang nak telefon tu. Entah datuk gitu majoriti bisa telefon touchscreen kan, tapi nanti untuk golongan yang lebih tua tidak dia nak nemu mayo kegunaan telefon tu. Mungkin tidak cuma nemu nak telefonnya kena nyawa telefon, yang orang telefon. Jadi untuk bengkel aku tu, aku akan more lah berfungsi begini nak telefon tu ngau betul, ngau cara tiga betul.